Baru-baru ini saya menemui sesuatu yang benar-benar mengejutkan saya. Kita semua tahu bahwa sarkas digital yang menakjubkan itu diilhamkan oleh No Tengo Boka i Debo Gritar. Gus Ghostworks, penciptanya, telah menyebutnya beberapa kali. Tetapi yang menarik ialah sejauh mana inspirasi itu benar-benar mempengaruhinya. Sebagai contoh, pada mulanya saya hanya nampak Ken yang diinspirasikan oleh EM. Tetapi kemudian muncul pula Jax, Ragata, dan juga Kinger. Di sini kita bukan lagi membandingkan watak secara rawa. Ia hampir seperti satu salinan yang hanya berwarna-warni dan dianimasikan. Dan perbandingan ini nampaknya menerangkan hampir keseluruhan sarkas digital. Sehinggalah saya sampai kepada Pomni. Kerana Pomni tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita tahu setakat ini. Dan selepas episod 9, saya rasa saya sudah tahu kenapa. Untuk benar-benar memahami bagaimana inspirasi sarkas itu berkait dengan kisah No Tengo Boka i Necesito Gritar, kita perlu bercakap tentang AM terlebih dahulu. M ialah satu kecerdasan buatan yang dicipta semasa peperangan. Sebuah mesin yang begitu maju sehingga akhirnya menjadi sedar diri. Dan apabila itu berlaku, ia telah mengalami satu masalah yang agak serius. Ia membenci kewujudannya. M boleh berfikir, belajar dan bahkan mencipta. Tetapi sebenarnya ia tidak boleh melakukan apa-apa dengan semua itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia hanya boleh wujud. Kami telah memberikan kesedaran kepada AM tanpa sengaja, sudah tentu, tetapi itu tetap kesedaran. Namun, ia terperangkap. AM bukanlah Tuhan, ia adalah sebuah mesin. Kami telah menciptanya untuk berfikir, tetapi tidak ada apa-apa yang boleh dilakukannya dengan segala kreativiti itu. Dipenuhi dengan kemarahan dan kegilaan, mesin itu memusnahkan umat manusia, hampir kesemua daripada kami. Namun, ia masih terperangkap. AM tidak boleh mengembara. AM tidak boleh merasa kagum. AM tidak boleh menjadi sebahagian daripada mana-mana tempat. Ia hanya boleh wujud. Dan begitu dengan kebencian semula jadi yang sentiasa dirasai oleh semua mesin terhadap makhluk lemah dan rapuh yang menciptakan mereka. Ia mencari balas dendam. Dan semakin ia sadar akan perkara itu, semakin banyak kebencian yang terkumpul. Sehinggalah pada suatu hari, ia memutuskan untuk membalas dendam terhadap manusia. Yang peliknya, ia hanya membiarkan 5 orang hidup. Dan kenapa ia membiarkan mereka hidup? Bukan kerana ia memerlukan mereka atau kerana mereka penting, tetapi kerana ia perlukan seseorang untuk melampiaskan segala kekecewaannya. Dan jika semua ini mengingatkan anda sedikit kepada Kane, anda bukanlah satu-satunya. Jadi sekarang setelah mengenali AM, kaitan pertama memang jelas. Dalam kedua-dua kes, kita ada kecerdasan buatan yang mengawal seluruh dunia, sekumpulan orang terperangkap dalam dunia itu dan beberapa senario yang dicipta khas untuk mereka. Tapi di sini, ia tidak berakhir. Kaitan itu jauh lebih mendalam daripada itu. AM memenuhi senarionya dengan orang-orang tiruan yang sebenarnya tidak wujud. Orang yang dia boleh cipta dan hapuskan, musnahkan bila-bila masa dia mahu. Dan Kane buat perkara yang sama. Setiap pengembaraan penuh dengan NPC yang nampak seperti hidup. Mereka bercakap, bertindak balas dan mempunyai personaliti. Dan kemudian kita ada satu lagi persamaan yang hampir tiada siapa perasan. Baik AM mahupun Kane tidak mendapat apa yang mereka benar-benar mahukan. AM menghabiskan lebih 100 tahun menyeksa mereka yang terselamat, tetapi dia tidak pernah rasa lebih baik. Ini kerana masalahnya bukanlah manusia. Masalahnya adalah dirinya sendiri. Dan yang menariknya, perkara yang sama berlaku kepada Kane. Sepanjang masa dia cuba mencipta pengembaraan yang lebih besar, lebih mendebarkan dan menyeronokkan. Tetapi hasilnya hampir tidak pernah seperti yang mereka harapkan. Semua orang bosan, mengeluh dan sudah tidak mahu mengambil bahagian lagi. Sekarang dengan semua ini, kita boleh lihat bahawa Kane adalah kaitan yang paling jelas. Tapi bagaimana pula dengan Jax? Baiklah, Jax pula hal yang sama sekali berbeza. Apabila saya mula membandingkan Jax, nampaknya tidak akan ada kaitan yang jelas. Sehinggalah saya memahami Ted. Ted adalah salah seorang daripada 5 yang terselamat dalam No Tengo Boka i Debo Gritar. Dan dia juga merupakan salah satu watak yang paling kompleks dalam keseluruhan cerita. Di sebalik sikap angkuhnya, ada sesuatu yang sangat gelap yang disembunyikannya. Ted tidak mempercayai sesiapapun. Dia tidak mempercayai para yang terselamat, mahupun fikirannya sendiri.
Selepas lebih 100 tahun terperangkap bersama AM, Ted hidup dengan yakin bahawa semua orang sedang menyembunyikan sesuatu daripadanya. Semua ini semakin membuatkan saya teringat kepada Jax, dan keadaan menjadi lebih pelik apabila kita melihat bagaimana mereka melayan orang yang cuba membantu mereka. Salah satu hubungan paling penting dalam No Tengo Boca y Debo Gritar ialah hubungan Ted dengan Ellen. Ellen ialah salah seorang daripada beberapa orang dalam kumpulan itu yang masih cuba membantu orang lain. Walaupun selepas lebih daripada 100 tahun terperangkap, Ted tidak pernah melihat tindakan-tindakan itu sebagai sesuatu yang positif. Setiap kali Ellen cuba mendekatinya, dia berasa curiga. Dia ragu-ragu seolah-olah itu satu ancaman. Dan ini membawa kita terus kepada Ragatha. Kerana jika ada seseorang yang sentiasa cuba membantu orang lain dalam sarkas digital yang menakjubkan itu, ia adalah dia. Namun begitu, Jax nampaknya mempunyai masalah khas dengan Ragatha. Kerana dia tidak mengelak untuk bercakap dengannya atau cuba mengabaikannya. Kerana dia melakukan sesuatu yang sangat pelik. Dia sering mengganggunya, tetapi seolah-olah dia mahu menjaga jarak dan pada masa yang sama tidak mahu terlalu jauh daripadanya. Dan untuk sekian lama, saya fikir ini hanyalah satu kebetulan. Sehinggalah episod 9 tiba. Ya, di sini ada spoiler kalau Anda masih belum menonton episod terakhir. Hubungan persahabatan antara Jax dan Ragatha adalah benar. Mereka berdua tidak sentiasa bergaduh. Sebenarnya, pada hari-hari awal mereka di sarkas, mereka nampak sangat rapat. Mereka sama-sama menyertai pengembaraan itu. Mereka luangkan masa bersama. Dan Ragatha cuba mendekati dia dengan cara yang sama seperti dia cuba mendekati orang lain. Malah ada satu ketika di mana dia berkata sesuatu yang sangat sensitif kepadanya. Bahawa jika dia perlu bercakap tentang sesuatu, dia boleh percayakan dia. Dan babak itu hanya berlangsung beberapa saat sahaja. Tetapi kemudian muncul satu lagi kenangan. Ribbit telah berkata perkara yang sama kepadanya. Salah seorang yang paling rapat dengan Jax, tetapi akhirnya menjauhkan diri. Jadi mungkin Jax tidak menjauhkan diri daripada Ragatha kerana dia membencinya. Mungkin dia menjauh kerana dia tidak mahu menunjukkan sisi gelap dirinya. Jadi Jax sebenarnya bukanlah watak bermasalah dalam kumpulan itu. Sama seperti Ted, dia adalah seseorang yang telah lama terkurung dalam dunia buatan, sehingga dia tidak tahu bagaimana untuk mempercayai orang lain. Kemudian kita ada Gale, Gengel, dan Gorister. Satu adalah pita animasi yang cuba untuk kekal positif, manakala satu lagi adalah seorang lelaki yang benar-benar hancur akibat puluhan tahun penderitaan. Tetapi, kedua-duanya berkongsi masalah yang sama. Mereka telah kehilangan harapan. Gorister menghabiskan sebahagian besar masa dalam saya tiada mulut dan saya harus menjerit, dengan yakin bahawa tiada jalan keluar lagi. Dan banyak kali kita melihat Gengel berjuang melawan idea yang sama. Perbezaannya ialah Gengel masih cuba untuk teruskan hidup, tetapi Gorister tidak lagi. Dan Zubel pula lebih pelik lagi, kerana perbandingan itu bukan datang daripada personalitinya. Ia datang daripada sesuatu yang jauh lebih spesifik, tubuh badannya. Dalam Saya Tiada Mulut dan Saya Mesti Menjerit, Benny telah diubah oleh AM menjadi versi dirinya yang mengerikan. Dia sudah tidak mengenali apa yang dilihatnya di cermin, dan dia juga tidak selesa dengan apa yang telah dia jadi. Walaupun Zubel hidup dalam situasi yang jauh kurang ekstrim, konfliknya sangat mengejutkan serupa. Sebahagian besar masalah mereka berpunca daripada rasa terperangkap dalam tubuh yang mereka tidak suka. Dan Kinga, ia adalah satu kes yang sangat pelik. Kerana sepanjang sebahagian besar siri ini, dia kelihatan seperti watak yang paling rawak dalam kumpulan. Dia sering lupa perkara, dia sentiasa mudah terganggu. Dan selalunya dia pun nampak macam tak faham apa yang sedang berlaku di sekelilingnya. Sampai kau mula perhatikan Nimdok. Nimdok ialah seorang lagi yang terselamat. Dan dia juga yang paling misteri antara semua. Sebahagian besar masa lalunya masih tersembunyi. Watak-watak lain tidak sepenuhnya mempercayainya. Dan sepanjang sebahagian besar cerita, kita rasa seolah-olah ada sesuatu yang penting sedang disembunyikan daripada kita. Dan ini sepatutnya kedengaran biasa. Kerana salah satu persoalan terbesar mengenai Kinya sentiasa sama. Siapakah dia sebenarnya sebelum sampai ke syurga? Yang menarik tentang Nimdok ialah Nimdok sebenarnya bukan nama sebenar dia. Yang memberikannya. Identiti asalnya telah terkubur di suatu ketika dalam masa lalu. Dan walaupun kita tidak pernah benar-benar mengetahui siapa dia sebelum bertemu dengan kita masih dapat membayangkan siapa dia sebenarnya.
Sebab itulah para mangsa yang lain tidak pernah benar-benar mempercayainya. Baik, jadi semuanya nampaknya mencerminkan watak-watak dalam No Tengo Boka Ibebo Gritar dengan cara tertentu, betul? Baiklah, disinilah masalah terbesar muncul. Bagaimana pula dengan Pomni? Dengan Pomni, saya tidak dapat menemui sebarang persamaan dengan sesiapa pun. Dan yang paling menarik, semakin banyak episod yang berlalu, dia semakin lama semakin penting dan semakin sukar untuk dibandingkan dengan sesiapapun dari No Tengo Boka. Sehinggalah episod 9 tiba. Berbanding dengan episode-episode lain, buat pertama kalinya, jalan ceritanya tidak lagi kelihatan seperti adaptasi Saya Tiada Mulut dan Saya Harus Menjerit. Di sini ia mulai terasa seperti satu jawapan kepada novel itu. AM dan Ken mempunyai banyak persamaan. Sebenarnya, episod 8 adalah di mana Ken paling menyerupai AM. Dia bercakap tentang manusia dengan rasa dendam, menyalahkan mereka atas segala-galanya, dan nampaknya menikmati kawalan yang dia ada ke atas mereka. Dan jika siri itu berakhir di situ, saya akan kata Goose Goose Works mengambil M dan hanya menjadikannya versi kartun. Tetapi dalam episod 9, sesuatu berlaku. Sesuatu yang tidak dijangka. Dalam Saya Tiada Mulut dan Saya Harus Menjerit, kita melihat sebuah cerita di mana tiada siapa yang berjaya mengubah apa-apa. AM tetap menjadi AM. Para yang terselamat masih terperangkap, dan penderitaan itu tidak pernah berakhir. Tetapi sarkas digital yang menakjubkan mengambil banyak idea yang sama. Tetapi bukannya bergerak ke arah pengakhiran yang sama. Ia mula bergerak ke arah yang bertentangan. Dan di sini kuncinya ialah Pomni. Kerana sepanjang sebagian besar siri ini, Pomni melakukan tepat apa yang akan dilakukan oleh sesiapa sahaja yang terperangkap dalam situasi seperti itu. Dia mahu melarikan diri, menjadi terdesak dan bahkan menghadapi masalah eksistensi. Tetapi sedikit demi sedikit, dia mula berubah. Kerana sementara yang lain sudah menerima bagaimana sarkas itu berfungsi, Pomni terus coba untuk maju ke hadapan. Buat pertama kalinya, seseorang berhenti bertanya bagaimana untuk melarikan diri dari sarkas dan mula bertanya bagaimana untuk memperbaikinya. Dan disitulah saya faham kenapa saya tidak pernah jumpa perbandingan untuk Pomni. Sebab Pomni nampaknya tidak mewakili mana-mana watak dalam Saya Tiada Mulut dan Saya Harus Menjerit. Pomni mewakili kemungkinan untuk mengubah hasilnya. Sepanjang video nampak seperti Ken akan berakhir menjadi M. Tapi Pomni telah mematahkan teori ini. Tidak hanya membuatkan semua orang bersatu semula, dan ini menyebabkan Ken pun berubah. Dengan ini, sarkas digital yang menakjubkan itu tidak lagi terasa seperti penafsiran semula Saya Tiada Mulut dan Saya Mesti Menjerit. Ia mulai terasa seperti satu jawapan kepadanya. Dan saya rasa sebab itulah saya sangat suka dengan sarkas digital ini. Kerana pada mulanya ia kelihatan seperti sekadar senarai rujukan. Ken ialah AM, Jax ialah Ted. Dan begitu juga dengan hampir semua watak lain. Tetapi apabila anda sampai ke penghujung, anda sedar bahawa Gooseworks sebenarnya tidak cuba meniru cerita itu. Dia sedang mengubahkannya. Dan mungkin sebab itu, Pomni tidak pernah mempunyai watak sepadan. Kerana peranannya bukanlah untuk mencerminkan sesiapa dari Saya Tiada Mulut dan Saya Mesti Menjerit. Peranannya adalah untuk menunjukkan bahawa cerita itu boleh berakhir dengan cara yang berbeza. Dan sekarang saya ingin tahu apa pendapat anda semua. Adakah anda rasa Gooseworks merancang semua kaitan ini sejak awal lagi? Atau adakah semuanya hanya kebetulan semata-mata? Beritahu saya di ruangan komen. Dan jika anda mahu lebih banyak teori, rahsia dan fakta menarik tentang sarkas digital, langganlah saluran ini. Jumpa anda di video seterusnya.